Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menghampiri ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Kali ini, kali ini apa? Setiap masa bersama dengan Angah. Aduh, okey untuk makluman, sebelum kita teruskan, tadi pada jam 10.48 malam, saya terima hon daripada abang-abang pilot darat kita yang lalu kawasan ni. Terima kasih kerana memberikan hint tu. Yang mana yang bagi hon tu boleh nanti komen. Bagi tahu itu saya tu saya tu. Terima kasih. Okey, baik, kita akan teruskan dengan episod yang ke-72 daripada Tok Awangah. Mayat bertukar jadi khinzir. Memang setiap kali berjamu ancak di batu bertimpu berkenaan, Ucu Sidin tahu kakaknya Ulung Siah akan terketar-ketar badan. Lama juga terketar-ketar Ulung Siah akan berasa seram sejuk seolah-olah diganggu demam kura. Sekaligus pula perutnya akan senak memulas-mulas hingga tekaknya loya bagaikan mahu terjeluih muntah. Apabila Ulung Siah mula beratip, lantas Pawang Lamit menyeru dengan jampi serapah. Ketika ini melihat bayangan moyang labang bersila rapat di sisi Ulung Siah, seolah-olah ikut bersama beratip. 3 hari berturut-turut moyang labang beratip bersama dengan Ulung Siah. Jelmaannya akan menghilang laksana asap yang dipuput angin. Setelah moyang labang menghilang, nescaya Ulung Siah tidak lagi beratip dan melenggut-lenggutkan badan. Siapa pun tidak boleh mengharapkan dia menjampi serapah lagi kalau mengidap penyakit yang bertahun-tahun. Memang Pawang Lamit dapat melihat dengan jelas bayangan moyang labang berpakaian serba hijau terconggok di sisi Ulung Siah. Tetapi Ucu Sidin tidak beritahu ayahnya mengenai Ulung Siah yang menjerit-jerit marah tatkala Pawang Lamit berjamu ancak. Ulung Siah merapik hingga menghentak-hentakkan kaki ke lantai apabila ayahnya berjamu ancak tidak mengikut tempoh yang ditetapkan. Manalah boleh berjamu ancak ikut kemahuan sendiri dengan tidak mematuhi amalan yang diamalkan. Ingat aku ni macam lapar sangat. Gerutu Ulung Siah menggertak bibir seolah-olah kecewa keputusan Pawang Lamit untuk berjamu ancak. Kalau tak tahu berpawang, jangan cuba nak berpawang. Dia mencebik bibir melepaskan rasa marah yang mendongkol. Memang Ucu Sidin merasa hairan dengan perubahan pada diri kakaknya yang cepat-cepat membentak. Dia tidak terketar-ketar badan menahan seram sejuk tidak menentu. Apabila ayahnya balik dari berjamu ancak di batu bertimpuh, barulah Ulung Siah beratip tersangkut-sangkut. Sebaik sahaja Pawang Lamit menyuruh ambilkan selendang hijau, Ucu Sidin tidak membantah apa-apa. Hinggalah seminggu Ulung Siah berterusan beratip, Ucu Sidin tidak memahami apa-apa mengenai kejadian yang menimpa kakaknya. Dalam masa Ulung Siah beratip berterusan, Usin Pakau juga semakin liar menjalar hinggakan kakinya terkotek-kotek bagaikan ekor ular yang mahu membelit kukuh. Sebab itu, Pawang Lamit dicabar, sekalipun dia masih boleh bertahan kalau diganggu geruh puaka. Masakan puaka di mana-mana mampu tewaskan dirinya tatkala terserempak. Asal sahaja dihentakkan kaki ke bumi, nescaya puaka yang berkeras mahu melawan akan tenggelam terjerlus bagaikan terpijak di selut. Bila-bila Pawang Lamit sanggup berdepan sekiranya mahu mencari geruh dirinya. Tetapi perkara anak dan cucunya berhadapan dengan geruh memang tidak dapat boleh ditahan. Apalagi kalau puaka berkenaan sudah menyerap kukuh laksana garam yang sudah dibancuh ke dalam air. Bukan mudah mahu untuk... Ya Allah. Saya nak sebut saringan. Bukan mudah mahu saringkan garam yang terasing. Macam tak betul ni. Bukan mudah mahu saringkan garam terasing daripada air yang larut bersama dengannya. Bapa mentua saya serahkan Tok Haji membantu Kak Siah ni. Beritahu Malim Tekeh apabila diperkenalkan Tok Haji kepada Pawang Lamit. Memang saya harapkan pada Abang Haji ni. Sahut Pawang Lamit merendahkan diri disebabkan kecewa dengan kejadian yang menimpa anaknya. InsyaAllah, saya ni sekadar berikhtiar. Tutur Tok Haji apabila mengenangkan Malim Tekeh bersusah payah dari jauh semata-mata mengharapkan dirinya. Beberapa kali Malim Tekeh datang menjengahnya apabila lama menetap bersama dengan Wak Samin di Endau. Setiap kali Wak Samin mengunjungi Tok Haji, memang Malim Tekeh ikut sama menjengah. Setelah berpindah ke kampung Pawang Lamit itulah jarang dia menemui Tok Haji. Malah ke Endau pun
Sudah lama dia tidak menjengah muka mengunjungi bapa angkatnya iaitu Wak Samin. Kalau tidak disebabkan bapa mertuanya mengharapkan dia membantu, Malim Tekeh tidak terniat langsung mahu mengunjungi Tok Haji. Sekiranya mahu memberitahu bapa angkatnya Wak Samin di Endau, ianya lebih jauh kalau dibandingkan dengan menemui Tok Haji sendiri. Lagipun, belum tentu Wak Samin mahu menjengah datang apabila dia mengunjungi ayah angkatnya itu. Serba salah juga Malim Tekeh setelah bapa mertuanya mendesak dia menyuruh jemput Wak Samin. Tahu sangatlah Pawang Lamid mengenai Wak Samin akan menjelma menjadi harimau apabila keadaan kian terdesak. Tentu jelmaan puaka yang merasuk Ulun Siah akan bercempera lari menyelamatkan diri apabila Wak Samin menjelma menjadi harimau. Tetapi bukan mudah Wak Samin mahu melakukan kalau tidak terdesak sangat. Dia tidak mahu sesiapa menuduhnya sengaja menunjuk-nunjuk kepandaian kalau jelmakan diri menjadi harimau. Sampai bila pun Wak Samin tetap akan kenang kejadian yang menyebabkan dirinya berpisah dengan isterinya Li Sun. Baik, sini kalau kita flashback balik ada satu kisah yang bini dia mengandung teringin nak tengok rimau tu. Sekali bapak rimau. Bapak rimau datang. Tak usah bergaduh. Baik, kita teruskan. Kalau tidak terdesak, memang dia tidak akan menjelmakan dirinya menjadi harimau tatkala Li Sun kepingin mahu melihat harimau liar di tengah belukar. Sebab itu dia menyuruh isterinya bersembunyi sahaja di atas para rumah sekiranya berhasad melihat harimau hidup di hadapan mata. Apabila dia menjelma menjadi harimau, tersentak Li Sun hingga terkejam pingsan tidak sedarkan diri. Sebaik sahaja dipulihkan, Li Sun mengambil keputusan tidak mahu lagi balik kepada Wak Samin. Dia melihat sendiri Wak Samin bertukar menjadi harimau di tengah rumah. Terigau-igau Li Sun mengenai dirinya yang bersuamikan harimau yang terconggok di hadapannya. Sebab itu kerat 10 pun dia tidak akan balik semula ke rumah Wak Samin. Memang Malim Tekeh tahu mengenai kejadian yang menimpa ayah angkatnya hinggalah terpaksa berpindah ke Endau membawa perasaannya yang terluka. Kemanapun dia membawa diri, Wak Samin tidak pernah putus hubungan dengan Tok Haji. Dia akan kunjungi juga Tok Haji setelah bersama-sama merantau sejak tinggalkan kampung halaman masing-masing di Bukit Tinggi. Ini Malim Tekeh, anak angkat saya, Bang Haji. Ujar Wak Samin tatkala memperkenalkan anak angkatnya kepada Tok Haji sewaktu berkunjung di madrasah. Awak dari mana? Kejap Tutur Tok Haji masih pekat logat kampung halamannya di Tanah Minang. Kalau Minang ni bahasa negeri kan. Tentorai. Awak dari mana? Tutur Tok Haji masih pekat logat kampung halamannya di Tanah Minang. Ambo dari Maninjau, Tok Haji. Beritahu Malim Tekeh seolah-olah terbayang pohon kelapa yang menghijau di pinggir danau terbentang luas. Tapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lantas Tok Haji ingatkan dia apabila sama-sama menjejakkan kaki di semenanjung. Malim Tekeh mengangguk perlahan. Dia juga tahu mengenai peribahasa yang dipegang kukuh apabila meninggalkan kampung halaman seperti yang diingatkan oleh nenek mamaknya. Sudah dia kata nenek mamak pula ni. Ni cerita pasal apa ni? Ali Putih ke apa ni? Sekejap. Saya betulkan balik ya. Hara pula malam ni. Dia juga tahu mengenai peribahasa yang dipegang kukuh apabila meninggalkan kampung halaman seperti yang diingatkan oleh nenek emaknya. Saya rasa nenek emaknya ni. Kalau berdagang, buatlah resmi ayam betina. Jangan ayam jantan, kokok berderai-derai, ekor bergelumang dengan tahi. Sengaja Malim Tekeh tidak membantah apa-apa tatkala seisi kampung berjamu ancak mematuhi keputusan bapa mentuanya iaitu Pawang Lamid. Perkara berjamu ancak ni bukanlah menghairankan sangat pada Malim Tekeh apabila menjejak kaki ke kampung berkenaan. Semenjak dia tinggalkan Maninjau, mengaji pondok di Padang Panjang, terus berpindah di Lubuk Sakaping, dia sudah mengalami berjamu ancak penduduk kampung. Memang lama dia menetap di Lubuk Sakaping sebelum berpindah ke Semenanjung hingga bertemu dengan Wak Samin di Endau. Ketika dia di Lubuk Sakaping, dia ikut sama berkebun membantu keluarga angkatnya iaitu Pak Jalin. Tahu sangat dia mengenai Pak Sabata akan berjamu ancak asal sahaja musim turun ke sawah kerana bimbang diganggu siluman.
Seisi kampung akan ditimpa malang sekiranya siluman menjelma ke tengah sawah hingga anak-anak padi dilunyah habis. Siapa lagi boleh diharap mengusir siluman kalau bukan Pak Sabata? Lainlah selepas berjamu ancak nescaya siluman akan menjelma membantu mereka menajak di tengah sawah. Mereka tertegun menjengah ke tengah sawah apabila sejenjang tanah siap dibajak sepanjang malam. Apa salahnya mereka menjamu ancak sekiranya siluman menjelma membantu mereka menajak sawah? Kat sini saya pelik sikit kenapa dia tak sebut membajak sawah. Ke ada beza menajak dan membajak ni. Siapa tahu boleh komen ya. Saya akan terus menggunakan perkataan menajak apa yang ditulis di sini ya. Sudah lama Pak Sepata la ilah. Sudah lama Pak Sabata satu-satunya yang mahir mengawal siluman apabila seisi kampung bersetuju berjamu ancak setiap kali musim turun ke sawah bermula. Minta maaf saya macam kena kabut pula rekod ni. Sekarang ni jam menunjukkan 12.46. Saya rekod terlalu lewat juga malam ni. Tak apa, kita santai-santai ya. Kita mesti ikut sama berjamu ancak. Jelas Pak Jalin ingatkan Malim Tekih supaya tidak membantah kemahuan penduduk-penduduk kampung. Mereka mesti sediakan seekor kerbau siap disembelih di tepi rumpun aur tatkala malam diserkup kegelapan. Malim Tekih sekadar mengeluh perlahan dengan keputusan bapa angkatnya semasa menetap di lubuk Sakaping. Masakan dia boleh membantah kalau setakat datang berdagang di kampung halaman orang. Biarlah masing-masing membuat keputusan demikian. Malim Tekih tidak akan bersuara apa-apa. Mereka akan berkongsi menyediakan seekor kerbau yang tidak pernah turun membajak ke tengah sawah seperti yang ditetapkan oleh Pak Sabata. Bahaya betul lah nama dia ni. Siluman tidak akan menerima berjamu ancak sekiranya disediakan kerbau pembajak sawah. Setelah disembelih oleh Pak Sabata, dia sendiri akan melapah sampai 8 bahagian. Setelah siap dilapah oleh Pak Sabata, orang-orang kampung akan memanggang mentah untuk diusung ke tepi belukar rumpun aur. Daging kerbau yang dilapah-lapan yang sudah dipanggang mentah diletakkan di atas daun pisang. Pak Sabata kemudian memasang lilin ke sekeliling ancak daging kerbau itu. Terus membakar setanggi biar asapnya melabun menusuk ke tengah belukar rumpun aur. Selepas Pak Sabata menyeru siluman menjelma, mereka semua berundur jauh memerhati dari belakang sawah. Ketika ini seisi kampung nampak bayang jemaah siluman bagaikan lelaki hodoh yang berpakaian compang-camping. Berpuluh-puluh lelaki hodoh keluar dari rumpun aur menyerbu ke tempat ancak kerbau yang disediakan. Berebut-rebut siluman berkenaan meratah panggang kerbau yang disalai mentah itu. Ketika ini Pak Sabata sekadar duduk saja di tanah dengan beratip perlahan. Habis saja daging kerbau dilapah-lapan itu. Sekaligus siluman bertukar menjadi beberapa ekor babi. Mereka meluru ke tengah sawah, menyondol-nyondol tidak berhenti menyebabkan sawah mereka seolah-olah dibajak habis. Siapa tak ikut sama berjamu ancak, sawah mereka akan musnah. Beritahu Pak Jalin mengenai keputusan penduduk-penduduk kampung yang bersetuju berjamu ancak seperti yang ditetapkan oleh Pak Sabata. Bimbang juga dia sekiranya tanah sawahnya mengalami kejadian yang menimpa Fakih Sibin semata-mata disebabkan tidak ikut sama berjamu ancak. Okey, baik. Di sini saya mencelah. Ini bagusnya kisah daripada Tok Awang ni. Dia tiba-tiba dia tiba-tiba menjelma. Nama lain. Dia dah jadi macam kisah sinetron sekarang ni. Tiba-tiba akan keluar watak baru. Standby popcorn lah nampaknya ya. Baik, kita teruskan. Habis sejenjang tanah sawah Fakih Sibin berlubang menjadi lubuk hingga sebesar kawah kesan dilunggah babi. Tidak dapat dia menanam anak benih disebabkan tanah sawah sudah berlubang-lubang menjadi lubuk hingga takat leher air tergenang. Sebab benar Fakih Sibin menahan keharuan yang menusuk dada akibat tanah sawahnya tidak boleh lagi digunakan untuk menanam anak benih padi. Tidak terniat langsung Fakih Sibin mahu membantah ketetapan Pak Sabata kalau setakat berjamu ancak. Apalah sangat berkongsi membeli seekor kerbau beramai-ramai seisi kampung kalau dibandingkan kerugian yang dialami akibat tanah sawah dilunggah babi. Bila-bila Fakih Sibin sanggup bayar wang berkongsi membeli seekor kerbau sekiranya diminta oleh Pak Sabata. Tetapi, siapa pun tidak beritahu mengenai Pak Sabata yang mahu berjamu ancak setelah orang-orang kampung menuduh Fakih Sibin melarang mereka berjamu ancak.
Perkara turun ke sawah tidak sama dengan gangguan siluman yang menentukan seekor kerbau mesti dipanggang mentah. Fakih Sibin sekadar mengingatkan penduduk-penduduk kampung supaya tidak bergantung kepada bantuan siluman saja untuk membajak sawah. Sebab itulah mereka memberitahu Pak Sabata mengenai Fakih Sibin melarang mereka supaya tidak berjamu ancak. Memang, Pak Sabata tidak memaksa sesiapa pun berjamu ancak apabila musim turun ke sawah. Dia hanya amalkan amalan yang diturunkan sejak nenek mamak. Setiap kali mahu mulakan bersawah padi pada setiap tahun. Baik, dekat sini disebutkan lagi nenek mamak. Siapa-siapa tahu apa tu nenek mamak? Boleh komen Sebab dah 2 kali ni ada nenek mamak ni. Mungkin memang betul sebutannya adalah nenek mamak, bukannya nenek maknya. Okey, baik, kita teruskan. Takkanlah disebabkan tak berjamu ancak, sawah akan musnah. Sengaja Malim Tekeh ungkit juga mengenai kejadian yang menimpa Fakih Sibin itu. Itulah yang berlaku pada Fakih Sibin, tegas Pak Jalin mengeluh pendek apabila kenangkan sejenjang tanah sawah Fakih Sibin musnah berlubang-lubang disondol babi yang beratus-atus ekor. Kalau babi, kita pasang ranjau je lah. Ujar Malim Tekir bertekad mahu mempertahankan tanah sawah bapa angkatnya kalau diganggu babi yang keluar dari celah rumpun buluh ahur. Bukan mudah nak pasang ranjau tu, Malim. Sahut Pak Jalin tidak mahu menentang amalan turun-temurun yang ditetapkan oleh Pak Sabata. Macam tu biar saya je yang pasang ranjau. Tutur Malim Tekeh tidak mahu mengalah sekiranya siluman mengganggu di tengah kampung. Disebabkan Pak Jalin tidak mahu menyinggung perasaan sesiapa, dia memujuk Malim Tekeh menerima sahaja keputusan orang kampung untuk berjamu ancak apabila musim turun ke sawah. Mereka tetap usung daging kerbau yang dilapah-lapan dengan dipanggang mentah ke perdu rumpun buluh aur di pinggir hutan. Sebaik saja Pak Sabata memasang lilin 7 batang berkeliling, dia terus membakar kemenyan dengan menyeru. Saya nak baca ke tidak ni? Tak nak lah. Dia ada menyeru. Dan di sini ada buat perkataan menyeru. Datang daripada nenek mamak juga. Baik, tak apa, kita teruskan. Saya akan skip tentang ayat-ayat seru ni. Supaya tidak menjadi amalan barang korang pula. Baik, kita teruskan. Setelah selesai menyeru, lantas dia memberi isyarat supaya berundur jauh ke seberang sawah. Belum pun mereka jejak kaki di seberang sawah, masing-masing sudah melihat lelaki-lelaki hodoh keluar dari rumpun buluh aur menyerbu daging kerbau yang dipanggang mentah. Berebut-rebut mereka menghunggis daging kerbau dipanggang mentah itu sehingga habis tidak tersisa. Tidak lama selepas itu, lelaki hodoh berkenaan bertukar menjadi babi yang beratus-ratus ekor terus menyungkur ke tanah sawah. Orang-orang kampung melihat babi beratus ekor itu menyundul tanah sawah laksana kerbau membajak sawah. Tentu tidak siapa pun membantah disebabkan mereka tidak perlu lagi membajak sepanjang hari di bawah terik matahari yang memancar. Dalam masa beratus-ratus ekor babi menyundul tanah, tiba-tiba saja semuanya bercempera melarikan diri. Tidak ketahuan babi-babi berkenaan merempuh ke sana kemari seolah-olah diburu pemburu-pemburu di segenap penjuru. Tetapi mereka yang tercegat seberang sawah tidak melihat sesiapa pun pemburu yang menghambat babi-babi berkenaan. Apa halnya ni Pak Sabata? Musik Telong hairan dengan keadaan beratus-ratus ekor babi itu bercempera lari. Tentu ada sesiapa yang melanggar pantang larang ni. Gerutu Pak Sabata kecewa dengan kejadian yang berlaku di luar dugaannya. Macam mana kalau babi-babi itu menyerbu ke sini pula? Bimbang juga Musik Telong. Sekiranya beratus-ratus babi yang bertempiaran meluru masuk ke tengah kampung, tentu babi berkenaan akan menyundul sesiapa sahaja yang tidak sempat bersembunyi dalam keadaan kelam kabut demikian. Kalau begitu, kita terpaksa bersembunyi ni. Beritahu semua jiran-jiran yang berkumpul di seberang sawah. Ayo, cepat semua kita bersembunyi. Seru Musik Telong menggesa mereka semua segera balik ke tengah kampung. Tidak bertangguh mereka semua bersembunyi naik ke atas rumah masing-masing setelah beratus-ratus ekor babi itu bercempera seolah-olah dihambat pemburu. Mereka tidak lagi peduli sama ada Pak Sabata bertahan atau tidak di situ. Tetapi masakan Pak Sabata mahu bertahan dalam saat beratus-ratus ekor babi sudah menyerbu tidak ketahuan.
Satu-satunya yang dia tahu mengenai kejadian beratus-ratus ekor siluman itu bercempera melarikan diri hanyalah Fakir Sibin yang sama-sama solat maghrib bersama dengan Malim Tekeh. Tatkala mereka berdua tengah solat maghrib, Pak Sabata bersama penduduk kampung mengusung daging kerbau yang dilapar-lapar ke rumpun buluh aur. Selesai solat maghrib, terus mereka berdua solat sunat 2 rakaat. Fakir Sibin membaca Yasin sewaktu Malim Tekeh berzikir di anjung surau. Biarlah mereka berdua saja yang terconggok di tengah surau dalam masa penduduk-penduduk kampung mengikut Pak Sabata berjamu ancak. Ketika Malim Tekeh membayangkan ranjau buluh dipasang di seluruh lumpur sawah apabila badannya terasa bagaikan dirayap semut tatkala berzikir, kian bergema jauh di sanubari. Boy, dia punya ayat dia ni memang berpusing-pusing ni. Harap korang semua faham Agak semua faham Terasa tubuhnya bergoncang kuat akibat getar zikir yang mengombak-ngombak seluruh urat nadi, menyebabkan dia melihat siluman menjelma laksana lelaki hodoh yang diselaputi lumpur selut keluar dari buluh rumpun aur. Bangga sangat siluman berkenaan dijamu daging kerbau panggang di lapar-lapan. Sampai bila pun seisi kampung akan mematuhi kemahuan mereka kalau mahu sawah padi dijaga baik-baik. Sejak turun-temurun mereka mesti dijamu penduduk-penduduk kampung supaya membantu membajak tanah masing-masing. Sepanjang malam, siluman berkenaan akan menjelma menjadi babi yang beratus-ratus ekor menyondol tanah sawah bagaikan kerbau yang membajak. Apabila jelmaan babi siluman itu tersondol ranjau berceracak di tengah sawah, segera lelaki hodoh melompat ke tengah kumpulan babi-babi berkenaan. Marah benar lelaki hodoh itu diganggu. Ranjau-ranjau bercerancang seolah-olah mahu menguji kesaktian dirinya. "Siapa kamu yang mencabar aku?" gerutu lelaki hodoh itu sebaik saja ternampak Malim Tekeh di awang-awangan terapung laksana bunga lalang di puput angin. Malim Tekeh tidak menyahut apa-apa, tetapi terus azan 7 kali hingga ranjau tercancang itu berterbangan ke udara. Babi yang menyondol tanah sawah diterjah ranjau yang berterbangan asal sahaja bertahan di situ. Dalam keadaan lelaki hodoh terpinga-pinga, Malim Tekeh terus membacakan. Dia ada membacakan doa, baik saya akan cuba baca. Sama-sama bantu di dalam ruangan komen Qatiluhum yu'azibuhum mullahu biaidikum yu'zihim wa yansurkum alaihim wa yashifi sadura qaumin mu'minin. Lantas Malim Tekeh memangkas tangan di udara bagaikan menghayun mata pedang hingga kilaunya memancar menggerunkan. Sekaligus pula lelaki hodoh itu diserbu jelmaan babi siluman beratus-ratus yang bercempura tidak ketahuan. Memang mereka berdua terconggok di atas surau tidak berganjak apa-apa. Terdengar jerit pekit di kampung apabila babi-babi beratus ekor dari tengah sawah bercempura ke sana kemari. Sebaik saja masuk Isyak, Malim Tekeh mengajak Fakir Sibin mara ke hadapan untuk menjadi imam solat. Memang Fakir Sibin tidak mengelak disebabkan dia sendiri menjadi imam di surau berkenaan. Apabila seisi kampung mengusung daging kerbau dipanggang mentah berjamu ancak, dia tidak berupaya menghalang mereka. Biarlah dia tercegat seorang diri sahaja solat di tengah surau. Fakir Sibin tidak peduli apa-apa. Tetapi, semenjak Malim Tekeh menetap di kampung halamannya di Lubuk Sakaping, dia berbangga disebabkan anak muda berkenaan tetap temankan dia di surau dalam masa seisi kampung berjamu ancak. Sewaktu mereka berdua bersiap-siap mahu balik ke rumah setelah memadamkan api pelita di tengah surau, terkejut Fakir Sibin apabila musik telong termengah-mengah memanggilnya. Tersengguk-sengguk musik telong memberitahu mengenai Pak Sabata yang cedera parah diserbu beratus-ratus ekor babi yang meluru dari tengah sawah. Sewaktu Fakir Sibin bersama Malim Tekeh menjengah ke rumahnya, jiran-jiran memberitahu mengenai Pak Sabata sudah meninggal dunia. Disebabkan Pak Sabata tidak dapat diselamatkan, segeralah Fakir Sibin bujurkan mayat di tengah rumah. Dia sendiri menutup mayat itu dengan kain batik panjang. Sepanjang malam pula Malim Tekeh bacakan Yasin bergilir-gilir dengan Fakir Sibin disebabkan orang-orang kampung masih berjaga-jaga kerana bimbang babi-babi siluman itu menyerbu naik ke rumah. Sebaik saja masuk ke rumah, Fakir Sibin menyuruh mereka bersiap-siap untuk kebumikan mayat selepas solat. Ketika ini, beberapa orang jiran termasuklah musik telong ikut sama solat subuh di surau bersama Fakir Sibin dan Malim Tekeh.
Kejadian yang menimpa Pak Sabata tetap menjadi ingatan mereka setelah beratus-ratus ekor babi siluman itu menjadikan lelaki itu sasaran. Selepas sarapan pagi, Fakir Sibin meminta Musik Telong sendiri mengetuai orang-orang kampung menggali kubur, manakala dia sendiri bersama dengan Malim Tekeh akan menguruskan mandi mayat, berkapan hingga sembahyang jenazah. Tatkala mahu memandikan mayat, terkejut benar Malim Tekeh apabila melihat seekor babi tergolek di bawah kain tutupan mayat. Malim ni tahu apa nak buat. Lantas Tok Haji mengerling pada Pawang Lamit setelah duduk di sisi ulung Siah. Di lubuk Sakaping dulu, dia tengok mayat Pak Sabata bertukar menjadi babi. Tutur Tok Haji menyebabkan Malim Tekeh terpinga-pinga. Tidak pernah dia memberitahu sesiapa pun mengenai kejadian yang menimpa Pak Sabata sekalipun pada Wak Samin. Siapa yang bagi tahu Tok Haji? Segera Malim Tekeh meminta kepastian, tetapi Tok Haji tidak menyahut apa-apa. Mengeluh pendek Malim Tekeh apabila Tok Haji menjelaskan demikian. Lantas dia berpaling memandang ke arah saya. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Ayat dia ada sedikit terpleot. Agak-agak kita sama-sama faham lah. Sebab kadang-kadang ada yang mana saya sempat ubah, saya ubah lah. Dan kadang-kadang nama-nama dia ni, sebab saya tak baca dulu tau. Dulu-dulu baca lah. Tapi sekarang ni saya tak adalah orang kata nak raptai baca dulu apa. Tak, saya akan baca terus. Dan akan keluar nama-nama yang tiba-tiba alamak. Nama best-best pula tu kan. Macam Fakir Sibin ni tadi, saya terbayang nama Falcon. Pak Sabata tak pasal-pasal, Pak Sparta lah. Dia punya nama-nama dia tu memang kadang-kadang saya kena hati-hati. Telong jadi telong, saya tak tahu mana satu. Kita boleh komen lah nanti. Baik, terima kasih kepada semua. Lagi sekali saya ucapkan nanti kita akan bertemu lagi dalam episod yang ke-73. Betul sekali 72. Kita akan teruskan dengan 73 yang bertajuk Kerusang Emas Jadi Pekong. Kerusang ke kerongsang ni? Nanti saya akan baca balik. InsyaAllah nanti kita akan bertemu 2 hari lagi untuk Tok Awangah dan besok adalah Tamat Jalis. Terima kasih lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.